Ratu Naga ataupun Ratu Penfitnah membuat fitnah yang paling memalukan di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Sebelum membuat penelitian, ya, mendengar lagu itu betul-betul, beliau sudah pun membuat fitnah. Mengatakan itu fitnah, itu begini dan begitu. Ini satu yang amat memalukan, sahabat-sahabat semua, dan menunjukkan betapa terdesaknya kaki penfitnah seperti Ratu Naga, Ratu Penfitnah ini. Dan kerana itu, beberapa laporan polis telah dibuat dan akhirnya polis telah membuka 2 kertas siasatan terhadap Ratu Penfitnah ini. Dan walaupun begitu, sahabat semua, Ratu Penfitnah ini membuat satu kenyataan. Katanya, saya ada padam video itu. Kenapa Laskar Cyber Pakatan Harapan tularkannya? Kata Ratu Naga. Ini satu masalah bagi para penfitnah, geng-geng pembangkang Perikatan Nasional. Mereka anggap dengan memadam video fitnah itu, fitnah mereka itu perlu dilupakan. Tidak, sahabat semua. Kenapa Laskar Cyber Pakatan Harapan menularkan video itu? Supaya pihak berkuasa, supaya rakyat tahu bahwa Ratu Fitnah ini, Ratu Naga ini adalah seorang kaki penfitnah yang harus disedari oleh rakyat Malaysia. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan daripada aktivis pro Perikatan Nasional. Nama sebenarnya adalah Syarul Emah Rena Abu Sama, ataupun lebih dikenali sebagai Ratu Naga, Ratu Penfitnah. Beliau memohon maaf selepas mendakwa warga sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina di Teluk Intan Perak menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina semasa satu acara di sekolah berkenaan. Menerusi TikTok, Syarul Emah berkata dia hanya memuat naik video berkenaan selama 10 minit di platform media sosial miliknya sebelum memadamkannya. Bagaimanapun, Syarul berkata dalam tempo itu Laskar Cyber PH memuat naik turun video itu dan menyebarkannya sehingga tular. Saya memohon maaf, katanya, karena peringkat 10 menit itu saya ada upload video tersebut, tapi kalau dalam tempo itu saya delete. Kenapa ada pihak lain yang tolong postkannya untuk saya pula? Soalnya adalah kamu sudah post video itu, kamu telah menfitnah dalam posting tersebut. Jadi apa masalahnya untuk diviralkan bahwa kamu telah membuat fitnah, bahwa kamu telah membuat posting yang berbau fitnah, dan apa motif? Ya, apa motif kamu untuk membuat posting seperti itu? Adakah kamu cuba membina persepsi kononnya lagu kebangsaan kita dinyanyikan dalam bahasa Cina, sedangkan bahasa yang mereka nyanyikan itu adalah bahasa negeri Perak itu sendiri. Jadi janganlah cuba membuat alasan sudah memadamkannya lalu ditularkan oleh Laskar Cyber PH. Siapa yang terlebih dahulu membuat fitnah, dan karena fitnah itu harus diambil tindakan. Bukan dengan dipadam fitnah itu dilupakan. Tidak. Soalnya bukan begitu. Jadi Kementerian Pendidikan turut mengecam tindakan pempengaruh tersebut dan meminta orang ramai agar tidak terpedaya dengan apa yang disifatkan sebagai fitnah jahat yang bertujuan untuk menimbulkan perpecahan dan menggugat perpaduan negara. Saya tak sebut tentang lagu Negeri Perak, katanya. Ini alasan daripada Ratu Fitnah ini. Dalam pada itu,
Syahrul Emah berkata, tiada mana-mana pihak yang perlu dipersalahkan dalam perkara itu. Kalau saya punya salah, ya saya salah dengar. Tapi ramai juga yang salah dengar. Ya, dia cuba untuk pertahankan diri sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku karena fitnah ini? Satu laporan polis, ya, satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai timbalan pendidikan, timbalan Menteri Pendidikan, ya, telah pun melaporkan satu laporan polis, ya, kepada Ratu Fitnah ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, pegawai khas kepada Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawos serta beberapa individu lain telah membuat satu laporan polis terhadap aktivis pro Perikatan Nasional, yaitu Syahrul Emah Abu Sama ataupun lebih dikenali sebagai Ratu Naga, Ratu Penfitnah. Ini selepas wanita itu memuat naik satu video yang mendakwa pelajar sebuah sekolah Cina di Perak menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina ketika dalam satu acara di sekolah tersebut. Ko Kim Han dalam kenyataan berkata, laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang Petang tadi terhadap Syahrul Emah ataupun Ratu Penfitnah ini atas tuduhan menyebarkan fitnah dan membuat hasutan sentimen perkauman melalui platform media sosial. Katanya, kami menyuruh pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan tidak ada mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya menyebarkan kebencian kaum serta menfitnah institusi pendidikan negara, kataku. Turut hadir membuat laporan ialah Ahli Majlis Perbandaran Kajang, Farhan Haziq dan juga Wan Se Hong serta Ketua WIB Ahli Majlis MPKJ, Tiaga Raja Gopal. Dan semalam juga Ahli Majlis Mesyuarat Kerja Negeri Esko Perak Wong Kaliong mengecam dakwaan bahawa warga sebuah sekolah di Teluk Intan menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina semasa satu acara di sekolah itu. Wu berkata mereka yang hadir pada majlis itu menyanyikan lagu Negeri Perak, Allah lanjutkan usia Sultan, yang melodinya mirip lagu kebangsaan negaraku. Audio dalam klip video itu juga kedengaran tidak jelas, walaupun melodinya kedengaran seakan-akan sama, ada negaraku atau lanjutkan usia Sultan, namun liriknya tidak dapat dipastikan. Kementerian Pendidikan turut mengkritik tindakan pempengaruh tersebut, yaitu Ratu Fitnah ini, ya, dan meminta orang ramai agar tidak terpedaya dengan apa yang disifatkan sebagai fitnah jahat yang bertujuan untuk menimbulkan perpecahan dan juga menggugat perpaduan negara. Dan kerana itulah hari ini sahabat-sahabat semua, ya, bukan saja pihak polis di Raja Malaysia, tapi kes ini juga perlu diajukan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi harap laporan forensik digital boleh dihasilkan bagi membuktikan niat dan elemen hasutan dalam kenyataan yang dibuat oleh Ratu Fitnah ini. Jadi hari ini juga kita telah mendapat satu perkabaran. Satu perkabaran yang agak baik, ya, ataupun berita baik untuk kita semua, khususnya orang yang membenci kepada fitnah ini, terutamanya fitnah yang baru sahaja dibuat oleh Ratu Naga ataupun dikenali juga sebagai Ratu Penfitnah. Jadi kelirukan isu lagu negaraku, polis buka 2 kertas siasatan terhadap pempengaruh politik, yaitu Ratu Fitnah ataupun Ratu Naga ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini,
polis telah pun membuka 2 kertas siasatan terhadap seorang pempengaruh politik yang disyaki mencetuskan polemik berkaitan nyanyian lagu kebangsaan susulan video tular memaparkan murid di sebuah sekolah menyanyikan lagu kebangsaan negeri Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Asisten Komisioner Dr. Bakri Zainal Abidin berkata, siasatan dibuka mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata siasatan dibuka berpandukan 3 laporan polis yang diterima sejak jam 7 petang semalam berkaitan dengan klip video berdurasi 3 minit 40 saat itu yang tular di media sosial. Siasatan awal mendapati video itu direkam 6 Jun tahun lalu ketika majlis pelancaran tarian naga di sekolah dalam kawasan Teluk Intan, di mana memaparkan sekumpulan kanak-kanak itu menyanyikan lagu kebangsaan negeri Perak. Video itu diikuti dengan komen seorang pempengaruh politik yang mencetuskan kontroversi apabila dia mempertikaikan lagu kebangsaan negara dinyanyikan dalam bahasa lain selain daripada bahasa Melayu, justru mendakwa video itu melanggar protokol lagu kebangsaan. Pempengaruh itu turut memetik Seksyen 2 Akta Lagu Kebangsaan 1968 yang melarang sebarang perubahan lirik atau nyanyian lagu kebangsaan dalam bahasa lain. Bagaimanapun, lagu yang dinyanyikan kanak-kanak itu bukan lagu kebangsaan, tetapi adalah lagu kebesaran negeri Perak. Jadi polis tidak menolak kemungkinan akan memanggil pempengaruh tersebut untuk membantu siasatan, katanya. Jadi itu antara kenyataan daripada pihak polis di Raja Malaysia yang dikatakan telah pun membuka 2 kertas siasatan terhadap Ratu Naga, Ratu Penfitnah ini. Jadi sahabat semua, inilah keterdesakan pemimpin ataupun sitro-sitro pembangkang pro kepada Perikatan Nasional yang tidak habis-habis menfitnah, tidak habis-habis menghasut rakyat untuk membenci kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi pada hemat saya, pada pandangan saya, individu-individu seperti ini harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Fitnah bukanlah amalan rakyat Malaysia. Fitnah adalah musuh negara. Penghasut adalah musuh negara. Karena itu, tindakan wajar harus dikenakan kepada individu-individu seperti ini. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah individu ini, Ratu Naga, Ratu Penfitnah ini dikenakan SOSMA, ya, karena ini boleh mengganggu gugat keharmonian negara, perpaduan negara dan sebagainya. Jadi sekiranya Anda memberikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Noper Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.